Cahaya bergerak 300,000 kilometer sesaat. Cahaya boleh mengelilingi bumi 7 kali satu saat. Garisan Khatul Istiwa yang paling besar ini hanya lebih kurang 40,000 kilometer sahaja. Jadi bumi yang begitu besar, cahaya boleh kelilingi bumi ini satu saat 7 kali. Dan kalau kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj, kenderaan Nabi Muhammad apa namanya? Burak kan? Burak dipakai perkataan barkun. Barkun itulah cahaya. Jadi burak boleh bergerak sepantas cahaya. Cuma hadis Nabi menggambarkan bahawa burak ni melangkah sejauh mata mandang. Itulah jarak yang paling jauh yang boleh kita nampak. Tapi bila kita memahami pergerakan cahaya, kalau kita lihat petir kan, petir dengan kilat dia berlaku sekali, sama-sama berlaku. Tetapi kita lihat cahaya dulu kan, baru datang geroh. Sebab apa? Sebab suara bergerak perlahan, cahaya bergerak lebih laju. Cahaya bergerak lebih laju berbanding dengan suara. That's why kita bam, baru untuk kita lihat kilat dahulu, baru kita dengar petir. Dan apa yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, subhanallah, wasyamsu wal qamaru bihusban, wasyamsu wal qamaru bihusban, dan bulan serta matahari beredar ikut ketentuan yang ditentukan oleh Allah SWT. wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit yang kami tinggikan, kami letakkan dia di atas aturan yang tetap. Tuan-tuan sekalian, Haji umur berapa tahun Haji? Umur berapa tahun? 60. Masa haji umur 10 tahun, 1 jam berapa minit? 1 jam berapa minit? 60. 1 hari berapa jam? 24 jam kan? 1 hari 24 jam. Haji sekarang umur 60 tahun, 1 hari berapa jam? Tak apa, soalan ni tak ada hengki-pengki, direct soalan kan. Masa haji umur 10 tahun, 1 jam, 1 hari 24 jam. Sekarang pun 1 hari 24 jam. Bererti Allah, apa yang Allah sebutkan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, kami tinggikan langit dan kami letakkan langit ini berada di atas peraturan yang tetap teratur. Daripada dulu bumi berputar di atas paksinya dengan kelajuan 1760 km/h, tak berubah. Ketetapan yang Allah dah tetapkan dari dulu sampai sekarang tak berubah. Kita tak pernah hari ini bumi lama pusing lah, kita jadi 25 jam satu hari. Tak ada. Hari ini bumi energetik, pusing laju, sehari 23 jam. Tak, sama je. Tak ada perubahan. Manakala bumi mengelilingi matahari dengan kelajuan 120,700 km sejam, tak boleh kita bayangkan lajunya tuan-tuan. 120,700 km sejam. Bumi bergerak mengelilingi matahari ikut orbitnya, dan tak pernah bumi kata aku nak lambat sikit lah. Sebab tu tuan-tuan, daripada dulu sampai sekarang pusingan setahun 365 1/4 hari.
Tak pernah berubah. Dan apa yang Allah gambarkan kat sini, peraturan yang Allah letakkan pada bila sebut sama ini ialah perkara yang di atas. Namun unik apa yang Allah sebutkan. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Dan apabila fa idza syaqqatis sama', apabila langit terbelah dua, fakanat wardatan, kamu akan melihat wardah, cahaya merah, kedihan yang berkilau bagaikan minyak yang panas. Macam mana kita nak faham ayat itu? Bagaimana Nabi Muhammad boleh menyebutkan ayat ini, ayat yang tidak boleh, yang tak pernah digambarkan oleh masyarakat zaman Nabi Muhammad SAW. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardat kaddihan. Apabila langit terbelah dua, kamu akan dapati cahaya merah yang berkilau. Wardah ialah bunga mawar. Maksudnya bunga mawar yang merah, kaddihan, berkilau bagaikan minyak yang panas. Apa yang boleh kita fahami? Ini di antara mukjizat Al-Quran yang subhanallah tuan-tuan, baru diketahui oleh para ahli astronomi di abad ini. Tadi sebelum saya ulas ini, tadi imam kita baca surah Al-Waqi'ah kan. Orang Melayu bila makan nasi, makan buah dulu ke makan buah kemudian? Ganda kemudian ya. Cuci mulut dengan buah, betul? Betul ke kita cuci mulut dengan buah ni? Pakar-pakar dietitian nyatakan bahawa apabila kita makan nasi, kemungkinan kemudian kita baru makan buah, buah yang kita makan itu tak memberikan manfaat dalam proses penghadaman. Bahkan dia akan menyebabkan berlakunya penapaian dalam perut kita yang mungkin boleh menyebabkan kembung perut kita, tidak berlakunya digestion dengan baik. Kadar metabolisme kita tidak akan berlaku dengan baik. Tapi ramai orang Melayu daripada dulu sampai sekarang makan buah kemudian, betul? Tak kira lah kenduri ke apa, kita makan buah kemudian. Apa yang Al-Quran ajar? Apa yang Al-Quran ajar selari dengan apa yang disebutkan oleh pakar dietitian. Kita lihat. Nak azan dulu ke? Betul. Kisah mereka yang berada dalam syurga, apa yang Allah sebutkan, ala sururin maudunah muttaqin 'alaiha mutaqabilin. Mereka berada dalam syurga, duduk muttaqi ni duduk macam ni, sandar. Kalau orang yang santai dia duduknya, duduk santai. Kita kat tepi pantai duduk santai. Ini muttaqi. Bila Allah sebutkan muttaqina 'alaiha mutaqabilin, mereka duduk di atas sofa-sofa dalam keadaan bersantai, berhadapan antara satu sama lain. Ini apabila kita berkumpul ramai-ramai, cuba tanda kasih sayang, tanda ada hubungan baik antara ahli keluarga, kita duduk sama-sama. Duduk ramai-ramai berhadapan antara sesama lain, bukan theater system. Theater system maksudnya yang depan tak nampak belakang. Ini duduk meja bulat. Kemudian yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Lalu akan datanglah pelayan-pelayan yang melayan mereka. Bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in. Mereka datang dengan bi akwab, dengan cawan, wa ka's, gelas, wa abarik, bekal-bekal minuman. Kemudian tu cara macam mana Allah menghidang makanan di syurga. Jadi bila kita nak makan, yang pertama minum air dulu. Minum air dulu. Sebab pelayan datang bawa air. Bi abari kawakasin, bi akwabin wa abari kawakasin min ma'in. Mereka datang bawa cawan, membawa cerik dan membawa ka'as. Ka'as ni saya lihat terjemahan Melayu kebanyakan diterjemahkan sebagai piala, which is wrong. Ka'sun memang maksud piala, ka'sul batal.
piala kemenangan. Tapi ka'sun asalnya masuk gelas. Sebab bila terjemah piala ni kan ada gelas yang bentuk macam piala, gelas bawah kecil ni tepat, itu bentuk piala. Tapi ka'sun asalnya masuk gelas. Orang tak minum dalam piala, walaupun ada piala yang bentuk macam gelas. Kemudian lepas Allah sebutkan dihidangkan minuman, la yusaddauna anha wa la yunzifun. Minuman-minuman yang mereka minum ini tidak memabukkan dan tidak memeningkan kepala. Lepas minum, wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Lepas minum, makan buah. Sebab buah mengandungi fiber yang banyak. Dalam buah banyak mengandung fiber. Kulit-kulit buah juga mengandung fiber. Dan kulit buah juga banyak mengandung vitamins, tuan-tuan, vitamin C. Bila kita makan buah, tuan-tuan, jangan seelok-eloknya ada buah ni jangan kita buang kulitnya. Makan jambu batu, jangan buang kulitnya. Makan apa lagi? Makan kedondong, kalau boleh makan kulitnya. Makan buah belimbing, jangan kupas, makan kulitnya sekali. Makan durian, jangan makan kulitnya, tuan-tuan. Kalau makan durian, makan kulitnya, tak tahulah, tupai pun tak makan. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang kamu pilih. Jadi bila kita makan buah, perut kita dah sedia dengan fiber. Fiber membantu penghadaman makanan. Lepas makan buah, baru walahmi tayrin mimma yashtahun, barulah dihidangkan daging, makanan berat. Jadi kalau kita nak makan buah dulu. Pertamanya minum air dulu, rehat. Kemudian makan buah seelok-eloknya half an hour minimum. Kita makan buah, baru kita makan nasi, makan daging. Tapi orang Melayu terbalik, jauh kan? So perbetulkan balik ya. Makan buah dulu, baru makan nasi. Baik. Manakala ayat yang sebutkan tadi, fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, dan apabila langit terbelah dua, kamu akan dapati cahaya merah yang berkilau bagaikan mawar merah dan minyak yang panas. Apa yang dimaksudkan di sini? Kita lihat ya. Ambil mikrofon ni. Minta maaf. Ambil. Katalah ni bumi. Bumi berputar ikut orbit dia. Ni katalah bumi. Ini orbit dia berputar macam ini. Pergerakan dia konsisten, tak berubah, ikut sistem yang telah Allah aturkan dengan kelajuan 120,700 km sejam. Setiap planet-planet ada orbit dia sendiri. Dan walaupun orbit-orbit ini dia bersilangan antara satu sama lain, tetapi apabila dia berjalan ikut aturan, dia tidak berlanggaran antara satu sama lain. That's why kalau kita lihat kadang-kala kereta api jalannya bersilang-silang, tetapi sekiranya kereta api itu berjalan ikut time yang sepatutnya, tidak akan berlakunya pelanggaran di antara kereta api. Tapi oleh kerana timing tak kena, maka kadang-kala kita dengar crash kereta api, ramai yang terbunuh. Demikian juga obat-obat ini, apabila sebelum berlakunya kiamat, tenaga makin lama. Sekarang galaksi kita makin sentiasa berkembang, berjauhan antara satu sama lain, dan dia selari apa yang Allah sebutkan dalam Quran, kami yang menjadikan langit bi'aidin wa inna lahu lamusi'un, dan kamilah yang mengembangkan langit. Langit ni berkembang, galaksi ni berjauhan antara satu sama lain. So ini satu galaksi, ini satu galaksi, berjauhan antara satu sama lain. Di dalam galaksi kita yang besar ni, tuan-tuan, kita tak dapat nak bayangkan besarnya galaksi kita ini. Kita nampak, kalau kita rasa kita besar, kita nampak bumi ni, tuan-tuan, kita dengan bumi tidak ada bandingan.
Dan kalau kita nak bandingkan bumi ni besar, bandingkan bumi dengan matahari. Matahari 1500 kali ganda berbanding dengan bumi. Kalau kita nak cerap matahari tu, kita boleh cerap matahari warna merah. Pada matahari tu ada titik-titik hitam. Titik hitam yang ada pada matahari, satu titik lebih besar pada saiz bumi. Dan titik hitam yang ada di matahari itu adalah kawasan yang paling sejuk, di mana suhunya ialah 500 darjah Celsius. Itu suhu paling sejuk di matahari. Boleh pergi kat planetarium negara, tengok cerap matahari, kita akan nampak warna merah bulat, dan kita akan nampak dot-dot. Biasa boleh nampak 3 ataupun 4 titik. Dot yang kecil itu lebih besar pada bumi. Dan dalam galaksi kita ni, matahari berada dalam galaksi kita. Galaksi kita timur dan barat, tuan-tuan tak boleh nak kira. Kita tak boleh nak sukat dengan kilometer. Kita sukat dengan kelajuan cahaya. Cahaya bergerak 300,000 kilometer sesaat. Tapi galaksi kita ini, timur dan barat, saiznya 1,000,000 tahun cahaya. 1,000,000 tahun cahaya nak kira macam mana, tuan-tuan? Setahun 365 kali 60 minit kali 60 saat kali 300,000 kali 1,000,000. Boleh kira, tuan? Ini baru satu galaksi, dan di sana wujud galaksi-galaksi yang lain. Allahu Akbar. Nampak tak besarnya kekuasaan Allah SWT? That's why bila Sayyidina Umar dengar surah Taha tu, Sayyidina Umar terlembek. Sebab Al-Quran surah Taha tu menceritakan kekuasaan Allah, sudut galaksi alam yang cukup luas ini. Dan galaksi ini saling berjauhan antara satu sama lain. Tiba satu ketika nanti, para saintis mendapati bahawa tenaga ini akan berkurangan, menyebabkan galaksi ini akan mula mengencup. Dan apabila mula mengencup, menyebabkan planet-planet yang beredar ikut orbitnya telah pun lari daripada putarannya. Okey, bayangkan dia berputar macam gini, tiba-tiba kita potong tali. Apa jadi? Apabila kita potong wayar ni, benda ni akan lari ke sana. Dan apabila dia lari ke sana, dia dah keluar pada orbitnya, dia akan berlanggaran dengan orbit yang lain. Dan apabila dia berlanggaran dengan orbit yang lain, perlanggaran di antara planet-planet ini akan menghasilkan ledakan yang besar, beribu kali ganda berbanding dengan tenaga yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Dan ledakan ini akan menggegarkan seluruh galaksi, menyebabkan seluruh planet-planet terkeluar pada orbitnya. Apabila seluruh planet terkeluar pada orbitnya, menyebabkan dia akan berjalan, bertempiaran dan berlanggaran terus antara satu sama lain, menyebabkan seluruh galaksi ini akan gugur jatuh. Sebelum itu berlakunya ledakan yang besar. Tuan-tuan bayangkan ya, apabila ada dua kenderaan bertembung, kadang berlakunya kebakaran. Kapal terbang bertembung dengan kapal terbang, terbakar. Bayangkan bumi dan planet bertembung, bagaimana ledakan? Apakah ini yang Allah sebutkan fakanat wardatan kaddihan? Apabila langit terbelah dua ini, pelanggaran di antara planet-planet ini menghasilkan kilauan cahaya yang merah menyala bagaikan minyak yang panas. Dan apakah ini yang Allah sebutkan idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat? Dan apabila langit terbelah dua, dan apabila bintang-bintang berguguran. Allahu Akbar. Perkara ini hanya diketahui oleh para saintis pada abad ke-20. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menceritakan pada kita 1400 tahun yang lalu. That's why Syekh Syed Qutb menyatakan mereka yang menghayati Al-Quran, terutamanya juzuk 30, akan tersentak dengan sentapan Al-Quran. Mereka yang mabuk akan tersedar. Mereka yang lalai akan tersentap. Kalau kita lihat ayat ini,
Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Santapan Al-Quran. Kalau kita baca ayat dengan penuh penghayatan, apabila mana bunyi digoncang segoncang-goncangnya, apabila lautan membuahkan airnya, apabila bumi memuntahkan segala isinya, kalau itu manusia akan terpinga-pinga lalu mengetahui apakah yang akan mereka hadapi. Manusia terpinga-pinga apa yang berlaku. Allahu Akbar. Saya pergi Aceh akhir tahun lepas, tengok suasana tsunami yang lepas, digambarkan macam mana berlakunya gegaran bumi pada 9.8 pada skala Richter. Orang yang berada kat padang tu macam orang mabuk. Bayangkan Al-Quran gambarkan pada kita, berlaku kiamat ni orang bagaikan mabuk, sehingga kan orang yang mengandung gugur kandungannya. Ini gegaran berlakunya kiamat. Dan dalam kita memahami ayat-ayat ini, apa yang ditemui oleh para saintis, apa yang ditemui oleh para astronomi pada abad ke-20 ini, menggambarkan lebih jelas pada kita banyak fakta-fakta yang Allah sebutkan dalam Al-Quran selari dengan penemuan-penemuan moden. Benarlah apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Rasulullah tak cakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu pada Allah SWT. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan terus tunjukkan pada mereka tanda-tanda kebesaran kami pada alam maya ini dan pada diri manusia sendiri, sebagai tanda kebenaran Al-Quran datangnya pada Allah SWT. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Wahai manusia, tidakkah cukup segala ini menjadi bukti benar Al-Quran datang daripada Allah SWT? Tuan-tuan muslimin, sebagai penutupnya saya tegaskan sekali lagi, saya bukan nak cerita tentang fakta-fakta saintifik, saya bukan nak cerita tentang ilmu astronomi, ilmu falak yang hebat. Cuma saya nak gambarkan bagaimana Allah memberikan hidayah pada seorang oleh bidang-bidang yang berbeza-beza. Baru-baru ini saya ada dengar Radio Aikim, seorang India masuk Islam. Sebabnya apa tuan-tuan? Dia belajar dekat Unicel. Unicel ni jauh daripada bandar metropolitan ni, berada dekat hutan. Malam tu nampak bintang-bintang jelas. Dia mendapat hidayah masuk Islam sebab taik bintang. Nampak taik bintang jatuh berkali-kali. Kemudian bila dia rujuk lecturer fizik dia beritahu dalam Al-Quran banyak menceritakan tentang taik bintang. Akhirnya dia masuk Islam kerana taik bintang. Sebab itulah cara Allah nak berikan hidayah pada seorang, mungkin dengan ilmu yang berbeza-beza. Zaman kita sekarang ni zaman yang orang agung-agungkan ilmu sains. Al-Quran menyebutkan fakta-fakta saintifik 1400 tahun yang lalu sebagai bukti benar Al-Quran datangnya pada Allah SWT. Persoalannya ialah sejauh mana kita sebagai orang Islam masih meyakini ajaran Al-Quran tu masih lagi relevan untuk kita, ataupun kita tergolong dalam kelompok orang yang nyatakan bahawa Quran ni dah lama dah tak bersesuai. Syarat Quran, syarat zaman unta, undang-undang Quran, undang-undang zaman unta, peraturan Quran, peraturan zaman unta. Zaman kita zaman sains dan teknologi yang berbeza. Tapi fakta-fakta yang saya bawa ini, Al-Quran selari dengan fakta saintifik. Dan yakinilah tuan-tuan, fakta saintifik tidak bercanggah dengan Al-Quran. Sebab sains datang daripada Allah SWT, Al-Quran pun datang daripada Allah SWT. Demikian juga hadis Nabi tidak akan bercanggah dengan fakta saintifik, sebab hadis Nabi datang daripada Allah SWT. Sains juga datang daripada Allah SWT. Moga-moga penemuan ini akan menambahkan lagi keimanan kita pada Allah SWT, akan menjadi hujah pada kita untuk terus meyakini Al-Quran masih lagi relevan sehinggalah hari kiamat untuk jadi panduan pedoman kehidupan kita seharian. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahalazim lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim.
Di akhir majlis tasbih farah dan sunas. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.